Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ingin membuat satu rayuan kepada Yang Berhormat Nurul Izzah, penasihat kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes Liana Razali. Fakta kes ialah bahawa beliau didakwa di bawah Seksyen 505B sebagai membuat kenyataan atau berita angin yang boleh membuat orang ramai ketakutan. Beliau membuat satu ucapan sempena cuba memberitahu bagi pihak NGO semasa di luar satu kes pada 28 hari bulan September 2021 tentang bahayanya bakaf sinun vaksin masa itu, dan memang ia satu isu yang kontroversi tetapi adalah tidak adil. Terus ditahan beliau atas akta menyebarkan berita palsu, padahal beliau ada bahan bukti. Banyak NGO membawa bahan bukti masing-masing dan sepatutnya itu diadili dalam satu panel yang berlainan. Walaupun berlaku pada pentadbiran yang lepas, kini dengan pentadbiran baru yang kita harapkan reformasi pada sistem, terutama sistem kehakiman, kerana seperti mana yang berlaku pada Anwar Ibrahim sendiri, sistem kehakiman boleh disalahgunakan oleh pihak berkepentingan untuk mereka menidakkan hak masing-masing. Puan Liana Razali adalah seorang ibu tunggal, dan dalam perbualan saya dengannya beliau mendakwa polis tidak memberikan atau pihak mahkamah tidak memberikan dia maklumat yang lengkap untuk dia hadir ke mahkamah. Jadi ini pun saya percaya mungkin salah komunikasi, tetapi keluar berita beliau diburu kerana tak hadir mahkamah. Saya rasa kenyataan media itu adalah keterlaluan. Kerana seorang ibu tunggal nak lari mana? Dan ini kes yang kepentingan awam. Dan dia bukan kes keadilan untuk seorang, dua orang. Dia kes keadilan untuk ramai. Terutama kebelakangan ini dikatakan banyak kes dan tanda tanya orang yang mengambil vaksin lah. Jadi semasa beliau mula dihadapkan ke mahkamah, Puan Liana beritahu saya belum sempat ada peguam. Dan bagi seorang biasa, tentu sekali dalam keadaan kebimbangan dan tidak tahu tata cara undang-undang. Dan beliau dibaca tuduhan ini, yang beliau tidak mengaku salah, tetapi tidak mahu juga dibicarakan kerana beliau anggap ia tidak pergi pada apa yang didakwa beliau mengenai masalah vaksin. Yang saya nak sebut pun susah kerana berapa kali saya sebut dalam FB akan di-ban kerana berat sebelah. Jadi tentu sekali kerajaan perlu ambil perhatian. Kenapa begini? Kenapa tak boleh dibincangkan? Kenapa mengeluarkan satu kenyataan boleh terus dituduh bahawa Seksyen 505(b) sebagai menyebarkan, saya baca, we intend to cause, iaitu dengan niat untuk menyebabkan, or which is likely to cause, dan juga bahasa kemungkinan menyebabkan fear or alarm to the public, ketakutan atau
huru-hara kepada awam atau mana-mana bahagian orang awam, di mana sesiapa pun boleh didesak melakukan satu kesalahan menentang state, menentang state negara, atau menentang mengacau ketenteraman awam. Kalau orang viralkan satu video, dia mesti ada kepentingan awam, bukan ketenteraman awam. Masa Anwar Ibrahim dipenjarakan secara tidak adil, saya terlibat dalam gerakan reformasi. Saya terlibat secara langsung pergi rumah Anwar Ibrahim, pergi demonstrasi di Kampung Baru, saya dan ramai orang. Ya. Tapi dalam soal vaksin ini, ada dua belah pihak. Dan bila satu pihak menyoalkan naratif daripada pihak Badan Dunia seperti WHO, akan diambil tindakan, kena ban, saya termasuk, ramai orang kena, dihadapkan ke pengadilan. Saya tak tahu Dr. Roland pun kes sama. Seolah kita ni penjenayah. Jadi, mana hak untuk keadilan, due process, di mana seseorang tu patut dibicara atau dinasihati untuk dibicara, tapi beliau semasa tak mau mengaku salah, ada berlaku silap komunikasi dan pihak pendakwa raya meminta Puan Liana Razali diperiksa kewarasan otaknya di Tanjung Rambutan, dan beliau mendakwa beliau ditahan di Tanjung Rambutan selama 30 hari. Keluar dari mental hospital. Saya tidak ada dokumen daripada Tanjung Rambutan di sini. Saya cuma ada kertas rayuan daripada mahkamah. Sekarang ada 4 peguam mewakili beliau, termasuk Ahmad Zuflis, iaitu calon yang menentang KJ di Sungai Buloh. Jadi dalam rayuan kepada mahkamah, dia diikat jamin RM3,000. Dia mematuhi syarat dan dia tanpa gagal hadir ke mahkamah, ya. Tetapi cara dia dilayan itu tidak adil. Ditahan di Tanjung Rambutan selama 30 hari boleh berlaku kepada sesiapa, ya, iaitu kalau kita bukan menentang kerajaan. Puan Nurul Izzah sepatut dah tahu, kita ni bukan menentang kerajaan, kita menuntut keadilan. We ask for justice. Dan saya bukan ejen provokasi dalam sejarah saya. Bila ada kes, dulu kes Mary Ann Kanaparan, bila datang kepada saya mengenai kes di Selama, Balai Polis Selama, saya bawa video yang dia katakan lucah itu ke Balai Polis Jalan Bandar. Dan saya ditahan sekejap. Saya tolak ikat jamin. Kerana bila ada rakyat mendakwa dizalimi, dan selalu ada, termasuk Puan Nurul Izzah dan ayah Perdana Menteri ke-10, kita diperintahkan oleh Islam untuk cuba menghindarkan kezaliman dengan tangan, tapi kita tak ada kuasa tangan lah. Atau dengan mulut, dengan suara. Ini sekarang saya cuba dengan suara. Saya harap saya tidak akan diambil tindakan. Saya sanggup di soal jawab, diinterogasi. Dan Mac 13 ni, bulan depan, di Magistrate Putrajaya, saya akan hadir juga memberi sokongan moral, kerana kes vaksin ini satu perkara yang bukan normal. Kerana kalau vaksin biasa, kita ambil semasa kecil, ambil sekali saja dan ambil 13 tahun untuk ambil. Dan kamu ada pilihan untuk tidak. Dan tidak digertak macam-macam seperti mana yang digertak sekarang, kan. Tapi kita tak boleh bangkitkan sesiapa yang pilih tak mau. Dan kita tidak boleh berikan ruang untuk melindungi orang yang tak mau. Kalau orang merokok, dia ada, walaupun kita kata merokok haram, merokok bahaya, kita ada ruang untuk orang merokok. Kita masih menghormati mereka, asal mereka menghormati kita. Orang dapat penyakit AIDS, lagi bahaya. Kita tak tanya, awak ada AIDS ke? Awak ada vaksin AIDS ke? Yang tahu tidak ada vaksin AIDS sampai sekarang. Vaksin denggi pun tidak ada sekarang. Ya, jadi maksudnya ialah ini soal kesihatan, tapi dah jadi kes macam seolah melakukan kebangkitan umat, pemberontakan. Jadi kita bukan mau, kita mau keadilan lah.
mau kebenaran, bukan nak kemenangan. Jadi, saya merayu Nurul Izzah ni kerana saya menentang pelantikan beliau atas nepotisme. Walaupun tanpa gaji, bukan alasan. Jadi, bila anda sudah dilantik ke jawatan tinggi kerajaan, penasihat khas atau kanan kepada Perdana Menteri, tentu sekali anda ada pengaruh. Boleh tak? Bukan suruh pengaruh. Lihat sedikit dalam kes Liana Yusof ini, Liana Razali ini, pada 13 hari bulan Julai ini, Mac ini, dan juga boleh minta kertas siasatan dia secara transparan, secara telus. Dan kita nak satu ketetapan daripada kerajaan, Baf Kasim Nun ini, Basini ini, apakah selamat ke tidak? Saya rasa tak ada harapan untuk minta selamat ke tidak. Walaupun banyak sumber-sumber berita yang menakutkan, yang membimbangkan, dan tidak melayakkan ia digelar sebagai Bakar Sinun, malah penaja WHO tu jelas-jelas Bill Pagar, Bill Gates. Yang saya kenal rapat kerana saya terlibat sama dalam bidang IT, kita tahu dia seorang marketing saja untuk mendapat keuntungan saja. Ini soal kesihatan kita. Bukan saya kata vaksin ini bahaya ke apa kerana saya tak ambil. Tapi maksud saya ialah saya selalu kena ban setiap kali saya sebut tak ambil. Jadi saya harap tak kena ban. Saya nak ini disampaikan. You have to look into this lah, Puan Nurul, Yang Berhormat. Because kita di-demonize tau. Macam orang Islam di-demonize tau. Oleh dominant culture, oleh pihak yang lebih menguasai keadaan. Kita tak ada kuasa. Orang Melayu ni tak ada kuasa. Saya tak ada kuasa. Puan Liana Razali tak ada kuasa. Duit pun tak ada. Dia perlu dibiayai oleh pertolongan, bantuan dan sumbangan orang ramai atau peguam-peguam yang terlibat. Tak minta apa-apa. Saya juga tak minta apa-apa. Dan mungkin saya mengundang kesusahan, tapi saya rasa itu satu kewajipan sebagai seorang Islam dalam solidaritas keadilan, dalam soal ikram muslimin, dalam soal ukhuwah Islamiyah. Apabila sebahagian daripada kita ni merasa sakit atas perkara yang wajib diketahui. Kerana COVID-19 ini bukan main-main. Walaupun kita nak cakap tak ada bukti dan kita ada bukti, apa-apalah, kita tak dibenarkan mengutarakannya. Dan selalu perbualan kita dengan pihak berkuasa seperti KKM itu, dia akan halakan kepada WHO. Dia kata kalau WHO say so, yes we say so. Apa beza dia dengan bangsa-bangsa bersatu yang kata, kita kata Iraq ni bahaya, kita pergi bom habis satu negara. Ya? Atau Palestin ni penganas, pergi bom habis Gaza dengan tebing barat. Ya? Jadi dalam setiap kezaliman ini mesti ada suara membela. Walaupun sekarang suara ni kedil. Especially bila suara itu kedil. Semasa ayah YB ditahan 17 tahun. Saya masih mempertahankan. Saya pertahankan kerana saya pernah kerja dengan ayah Yang Berhormat. Setahun di tahun 80. Dia baru kahwin lagi. Nuriza pun belum lahir. Kerana saya tahu dia cara peribadi, saya tolak semua fitnah terhadap dia dan juga ayat Al-Quran menyatakan tak boleh fitnah seseorang dengan hearsay, dengan dengar cakap pihak lain tanpa bawa saksi atau disebat 80 kali. Saya walaupun seorang mu'alaf masuk Islam, saya samikna wa ta'ina, saya taat kepada hukum atau ayatlah nas. Jadi saya haraplah saya tak panjangkan ini rayuan. Saya ada kes di sini, mereka bagi fakta-fakta kenapa kenyataan Liana Razali itu, dia ada asas untuk percaya dia bukan membuat dakwaan palsu. Dia percaya, apa yang dia percaya tentang vaksin itu adalah dia dapat sumber yang betul. Jadi berilah dia keadilan. Biar kita dengar hujannya, jangan kita menindas dia, harassment. Hantar dia ke Tanjung Rambutan 30 hari misalnya. Saya tak tahu benar ke tidak, saya tidak ada hitam putih di sini. Saya ikut pada fair comment daripada beliau. You see? Saya boleh panggil dia untuk memberi keterangan.
Dan tentu sekali, wanita itu, puan mesti tahu wanita itu emosional. Saya pernah tengok Nurul Izzah emosional juga. Apabila kita ditindas. Jadi kalau YB Nurul Izzah tak rasa apa-apa, saya rasa kecewa lah. Ya? Mudah kita lupa. Masa kita susah, kita sama-sama perjuangkan keadilan. Tapi masa dah senang, kita diketepikan. Jadi buktikanlah. Bukan susah sangat kes ni. Just look at the fact. Mungkin nak buang kes, saya tak mau kes ini dibuang. Saya nak diadili. Betul ke tak betul? Dakwaan dia vaksin itu bahaya ke tidak? Saya bukan pro atau anti. I reserve my comment. Tapi kita nak diadili. Kalau dia buang kes, nampak sangat lah. Tapi dia perlu dibayar pampasan lah. Kenapa seorang yang menolak penentuan mahkamah itu, DPP itu boleh kata pergi hantar Tanjung Rambutan? Nampak mudah kita dakwa seorang tu gila. Awak tolak, rasanya awak ni gila. Begini ke kita nak layan mana-mana pihak yang tak setuju dengan kita? Ini ke cara tamadun? Ini ke cara negara kita? Tak kisah orang tu muslimat ke, muslimin ke, orang lelaki bukan Islam ke, wanita bukan Islam ke, rakyat ke, pendatang ke, mesti diberikan hak. Kerana dia makhluk Allah juga. Jadi itulah, saya minta Puan Nurul Izzah, ini rayuan terbuka secara terhormat. Kerana kes-kes macam ni lah, saya rasa peranan Nurul Izzah paling baik. Kerana kes apa bukan kes nak bersihkan sampah orang parking kat depan rumah aku ni. Kes trafik ke, kes lubang jalan ke, mesti kes politik, mesti kes keadilan. Itu yang ahli politik diperlukan. Jadi pihak peguam ada minta pengecualian kerana di bawah Section 505 dia ada pengecualian, exception. Saya baca, kecualian ini dalam undang-undang. Maka tidaklah menjadi satu kesalahan dalam erti section ini jika orang yang membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, khabar angin atau berita itu ada alasan-alasan yang munasabah. Jadi, Puan Liana Razali ada alasan-alasan yang munasabah bagi mempercaya bahawa kenyataan khabar angin atau berita itu adalah betul. NGO seperti PPIM mengutip banyak sumber dari luar negara. Saya pun kutip, saya ambil terus daripada statistik WHO sendiri, menunjukkan orang yang meninggal dunia kerana COVID itu nampak ada komplikasi penyakit lain. Jadi kita rasa munasabah untuk mempercayai ada teori lah, walaupun digelar teori konspirasi. Jadi khabar angin atau berita itu adalah betul dan orang itu membuat, menerbitkan atau mengedarkannya dengan tiada apa-apa niat yang disebut itu. Kita tak ada niat nak bagi huru-hara. Kita bukan ejen komunis. Kita bukan ahli politik. Ya? Kita mahu melindungi diri kita dan kaum keluarga kita daripada kita tengok di India ada wanita, ada orang ramai yang pergi buru orang yang tak mau vaksin itu, ditangkap satu-satu dan dipaksa. Ini menurut berita jugalah. Tapi saya tahu dia sendiri kerana saya ada maklumat dia muslimat duduk flat diketuk pintu oleh jawatankuasa bandar, jawatankuasa tempatan atau pihak masjid pun ketuk pintu-pintu. Siapa belum vaksin? Siapa belum vaksin? Ini nampak macam zombie nation dan nampak macam satu masyarakat sudah fobia habis. Ya? Takut habis. Semata-mata atas propaganda dan kita percaya tak ada fakta. Tidak ada bukti, banyak-banyak berkelimpangan. Tak nampak. Saya masa itu berada di Vietnam, di Thailand semasa berlaku tahun 2020. Jadi kita nak bertanya. Datuk Ustaz Kasim Bilal pun bertanya mana pergi banyak-banyak berkelimpangan. Video di Wuhan itu kita tahu adalah palsu, diakui palsu. Jadi tak bolehkah fakta sedemikian tersebut dibawa ke mahkamah? That video was false. Kita diberikan naratif yang asasnya palsu. Tidak ada dalil. Tak bolehkah kita membangkitkan itu? Mesti kita didakwa sebagai menyebar berita palsu. Ya.
Jadi, itulah. Saya akan terus buat rayuan ini kerana saya percaya keikhlasan Puan Liana Razali. Saya pernah jumpa dia. Dia ibu tunggal. Dia seorang pengamal untuk kesihatan tulang belakang yang saya kenal juga guru-gurunya. Dan juga kita tahu seorang tu baik ke tidak. Ini daripada karakter. Macam saya tahu ayah Anwar Ibrahim itu seorang yang baik kerana saya pernah kerja dengan beliau tahun 80 dari bulan 3 tahun 81 dari bulan 1 sehingga bulan 11. Kita boleh tahu seorang itu baik ke tidak. Kita tidak ada apa-apa untuk bersembunyi. Kita bangkitkan ini dengan keadaan tenang dan kita tak adalah mau huru-hara, far from that lah. Tapi kita nak diberikan ruang untuk, bukan kata bersuara, untuk menanya. Saya bukan nak bagi ucapan apa pun, saya nak bertanya saja. Banyak perkara yang tak tally, yang tak jelas. Macam statistik, orang semasa saya di Sabah, di Sandakan, orang lompat daripada di Likas, lompat dari bangunan hospital. Kita dengar terang-terang Tan Sri DG Nur Hisham tu kata diklasifikasi sebagai statistik COVID. Orang yang kena langgar memutuskan meninggal dunia, kebetulan dia ada positif COVID. Okey, klasifikasi statistik COVID ini amat pelik lah. Boleh tak kita tahu kenapa sedemikian? Bukan kita nak bagi ucapan. Boleh cek video-video saya. Tak ada saya bagi banyak ucapan. Saya cuma bagi banyak pertanyaan. Saya cuma ajak berfikir dan saya bukan teori konspirasi Dajjal ke Imam Mahdi nak turun penyelamat ke Anwar nak jadi penyelamat ke siapa nak jadi penyelamat ke. No. We just want the rule of law, due process. Tapi especially yang dia kena pergi Tanjung Rambutan 30 hari itu mesti jangan berulang lagi. Bagi sesiapa pun. Kalau dia tak mau mengaku, dia tak mau kerjasama dengan mahkamah, jangan pergi, heret dia pergi Tanjung Rambutan. Ini menghina, tidak perikemanusiaan. Ini yang saya mula sebut tentang Liana Razali bila saya tengok berita katakan dia diburu polis. Perkataan diburu ni macam awak penjenayah, macam yang diletak pada Anwar Ibrahim satu ketika dahulu. Sehingga orang ramai percaya dia betul-betul lakukan liwat. Dia difitnah teruk. Tidak dibenarkan untuk naratif selain dari itu. Semua naratif sebelah pihak. Dia ni gila ni. Dia diburu ni. Dia penjenayah. Dia tengah lari ni. Ini semua naratif media bekerjasama untuk memburuk-burukkan pribadi seseorang. So, we cannot have that. Kita tak boleh, jangan buruk-burukkan sesiapa. Kita tak mahu Anwar Ibrahim diburukkan, kita pertahankan dan sekarang, beliau jadi Perdana Menteri, memang kita suka, kita sokong. Tapi jangan sesiapa pun, musuh politik ke, musuh KKM ke, minoriti ke, sesiapa pun, jangan diburukkan. Ini bukan saksiat Islam. Ini bukan pribadi satu tamadun. Ya? Ini lagi bahaya. Dan dilakukan di perkarangan mahkamah. Di kalangan media. Boleh tak keluarkan satu kenyataan? YB Nurul Izzah. Do not ever discriminate anyone who has not yet been proven guilty. Everyone must be accorded the full length of justice. Justice must be seen to be done. Jangan ada prejudis. Jangan prasangka. Saya belajar dari Islam yang luhur. Tapi saya sedih dan kecewa. Saya tak nampak cahaya Islam dalam negara kita. Ini saya dah bagi ucapan politik lah. Saya tak mahu. Saya berhentikan di sini. Saya just harap kalau kes ini bukan kata tutup, diadili. Berikan dia keadilan. Kalau dia salah, penjarakan dia. Tapi jangan menghina dia. Jangan mengugut dan menggertak dia. Saya tahu, saya pernah hadir mahkamah. Berikan keadilan. Dan kita akan move on to the next topic.
Banyak isu-isu kezaliman dalam negara. Saya akan bangkit dari masa semasa. Buat masa ini, kes Liana Razali. Focus on this one first. Alright? Selangkah FM. Waalaikumsalam. Mungkin kes ini orang dah letak di belakang lah. Pasal semua dah buka dah. Semua orang kata dah endemik lah. Tapi kita nak satu statement lah terhadap orang-orang yang macam saya yang tak ambil Bakasin Nun ini. Apa status kita? Apakah kita second class citizen? Apakah kita perlu deklarasikan? Kalau kita penyakit AIDS, kita ada hak tidak beritahu orang. Dijaga privasi kita. Padahal ini adalah satu, kita sebut dia sesama biasa. Orang lain kata tidak, ia membunuh. Jadi ada dua naratif. Which narrative is true? Saya percaya tak akan dibenarkan untuk berbincang. Tak akan dibenarkan untuk berbincang. Jadi, tapi kita perlu deklarasi lah. Kita perlu fatwa. Yes, we need lah. Macam Palestin. Tak boleh dibincangkan kerana bangsa-bangsa bersatu semua memihak pada musuh lah kan. Musuh kita lah kan. Kita nak bincang, kita kena veto dan sebagainya. So, apa kita boleh buat? Bukan kita dapat angkat senjata ke apa, kita tak ada senjata, kita tangan kosong. Kita minta kenyataan yang memberikan ilmu kepada kita. Tidak insult our intelligence lah. Tidak menghina akal fikiran kita. Kerana masa naratif terhadap Anwar Ibrahim, dia poliwat, ada bukti, banyak orang tuduh. Kerana saya pernah kerja dengan beliau tahun 81. Dan saya tahu orang tidur sebantal dengan dia. Saya tanya, tak ada seorang pun bawa bukti. Ikut Quran, kalau tak bawa bukti atau dua saksi, kamu kena sebat 80 kali. Ya? Dan ini amat penting dalam pengadilan dunia. Itu sebab Quran letakkan prinsip ini begitu jelas. Saya amat gembira. Ayat Quran, ayat Allah merakumi semua keadaan. Jangan fitnah. Jadi kita pertahankan peribadi Anwar Ibrahim. Orang gelar Al-Juburi dan macam-macam dengan menghina. Ramai, kita sedikit. Tapi kita tetap tidak bergoyang. Kalau kita tahu yang benar, ayat Quran. Mana saksi? Sekarang kes ini, banyak saksi. Boleh tak saksi itu datang? Saya percaya mereka tak akan dibenarkan. Mereka terus ditomah. Kalau KKM hadir mahkamah pun, dia akan terus dikatakan ini membahaya. Saudara membahayakan. Ini semua statistik. Kita nak soalkan statistik. Bolehkah? Kalau boleh, saya nak lah. Saya nak masuk mahkamah lah. Saya nak file laporan lah. Nak file laporan polis. Saya menasihati Puan Liana Razali untuk file laporan polis terhadap pendakwa raya kerana membawa dia pergi Tanjung Rambutan. Menurut dia sedih. Dia kata dia tak benarkan hubungi sesiapa. Tak benarkan telefon. Masa tu dia tak ada peguam. Kenapa tidak berikan peguam percuma? Pro bono daripada majlis peguam. Ini hak setiap rakyat daripada barat lagi turunkan. Kita orang Islam sepatut lebih baik dari itu. Ya? Dan bila beliau di sana, doktornya kata, saya percaya awak tidak gila. Tapi tak benarkan dia keluar kerana dia kata nanti awak ditangkap masuk dalam penjara Kajang yang lebih teruk. Kenyataan penjara Kajang lebih teruk bagi wanita itu juga perlu diperiksa. Apakah penjara ini menyeksa wanita? Apakah penjara di Kajang ini keadaannya teruk bagi seorang banduan yang belum disabitkan kesalahan? Mana pergi kemanusiaan? Dalam Islam kita tangkap orang tahanan perang, kita diperintahkan jangan mengapa-apakan tahanan perang. Ni tahanan OKT, orang kena tahan ni yang tak salah. Ayah yang berhormat Nurul Izzah dibelasah oleh IGP sampai lebam mata. Ini zalim, anyanya mengkasari tahanan. Kita tak mahu itu berlaku lagi. Berlaku pada diri kita. Pada Anwar Ibrahim. Pada Perdana Menteri kita. Ya? Yang hari ini. Besok tukar Perdana Menteri lain. Macam mana? Ya, anyanya pula yang
Yang siapa? Kita tak mau dia berulang. Kita tak mau asyik merujuk pada orang. Kita nak tata cara undang-undang tu berubah. Adakah dipamerkan tata cara? Kalau masuk penjara, wanita semua, saya tahu ada lock-up rules. Tapi bagaimana mereka boleh keluarkan kenyataan macam tu? Boleh tak? Beritahu semua pegawai kerajaan, jangan keluarkan, atau kaki tangan hospital, jangan keluarkan kenyataan yang menghina sesiapa. Nanti awak masuk dalam susah ni. Jangan getak begitu. Hormati maruah masing-masing. Kita semua ada maruah. Jangan kerana kita tak ikut tata cara daripada barat, daripada luar, kita digertak, nanti awak susah ni. Jangan keluarkan kenyataan tu. Itu biadab. Itu tak menghormati orang. Itu tak takut kepada Allah. Yang menentukan susah senang seseorang. Itu tidak mempermudahkan bagi rakyat yang membayar cukai. Itu tak hormat. You know? Jangan. Kita negara yang aman, stabil, hopefully. Kenapa kaki tangan kerajaan ini something saya nak cakap. Perangai something. Anda diberi kuasa oleh undang-undang. Anda tak ada kuasa. Dan kita sebagai orang Islam percaya kuasa datang daripada Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. You're given the right. Amanah dari Allah. Jangan salah lakukan. Jangan salah gunakan. Jangan ambil kesempatan nak berlagak macam Fir'aun. Mentah-mentah dah ada kuasa sikit nak tunjuk kuasa. Getak orang. Saya percaya majoriti kaki tangan kerajaan bukan begitu. Mereka perik manusiaan. Tapi saya tengok segelintir itu di masjid HK Madinah berlagak. Ya? Lebih daripada kufur, lebih daripada barat, lebih daripada WHO. Menggetak, menghina, menghalau orang dari masjid. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Saya dengar daripada rintihan imam disuruh turun oleh pegawai polis. Baru bagi ceramah khutbah 15 minit disuruh turun. Cukup. Suraikan masjid. Saya dengar. Telinga saya sendiri. Dan saya sanggup didakwa. Ketuduhan saya palsu. This is fair comment. Kita sendiri tahulah buat apa saya nak buat kacau. Kita bukan cari pasal. Kita bukan cari kemenangan. Kita cari kebenaran dan keadilan. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan bangkit lagi dari semasa-semasa sehingga keadilan diberikan. Kalau benda yang tak dijangka berlaku pada beliau, dia dimasukkan ke penjara, saya akan dengar kes semua. Masa ayah Nurul Izzah Anwar Ibrahim dipenjarakan oleh Paul Augustine, saya beli tu kenyataan kehakiman, keputusan hakim Paul Augustine terhadap Anwar Ibrahim dalam tahun 2000. Saya baca 2 kali. Saya setuju sedikit saja. Bahagian salah guna kuasa, bahagian tidak membawa saksi, konspirasi, Mahathir. Tapi saya tengok yang lain semua memanglah. Dan saya tak boleh sebut ni, nanti mahkamah pula kata saya menghina mahkamah. Tapi kita tahu apa yang berlaku pada Anwar Ibrahim. Dipenjarakan 17 tahun atas tuduhan yang kita tahu asasnya rapuh. Undang-undang yang tak pernah digunakan. Seks luar tabi'i tak pernah digunakan. Dia bukan rogol, dia bukan paksa. Kenapa hanya satu pihak kena? Betul pelik kan? Ke kita dah lupa nak tolak bawah kapet? Tak boleh. Sejarah bila ada kezaliman dan pelanggaran hak seseorang mesti diadili di dunia seberapa yang boleh. Kalau tidak, Allah janji. Malik Yawmiddin, Allah janji setiap tingkah laku kita, sekecil biji zarah, walaupun baik atau buruk, akan dibongkarkan, diulangi dan diadili. Ini janji Allah. Bolehkah kita beritahu Allah sudahlah, Allah dah habis, pandemik sudah habis? No, Allah janji dalam Quran, kita hamba Allah. Allah kabira. Allah kabira. Lebih besar. Allah al-Malik. Subhanallah. Ya. Kita di dunia ni kita berkuasa sementara.
Dan dalam politik Malaysia lagi sementara dijagalah. So, if you can, demi Allah, demi untuk wanita, demi untuk kebenaran, do what you can. Kalau tidak pun, kita serah ke Allah. Kita beriman ke Allah dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha meranjang. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum.